Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dulu majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekejap. Silakan korang kan. Mungkin sambil pada kamera atau apa. Okey, kita tak share dah tadi. Ada telefon lain. Sekejap saya cek. Tak, ini kamera tu. Awak cuba kamera belakang tu pada jelas. Awak kena test. Awak faham tak? Saya tak suka tengok dia punya efek macam tu. Okey. Biasalah ya kadang isu teknikal tu kita kena biar rasa sedap, puas hati. Masya Allah. Semalam kan ada seorang muslimat ni, wakil daripada kami, namanya Ukhti Farah Leong. Dia pergi kursus untuk kursus dakwah khas. Sebab dia adalah mu'alaf. Jadi kursus tu dibuat ataupun dipimpin antaranya oleh Bro Syahkiri. Maksudnya grup-grup mu'alaf ni yang hebat-hebat ni. Jadi kalau siapa pernah tengok cara dakwah Dr. Zakir Naik, memang dahsyat. Sebab itu impact dia tu seluruh dunia kan. Seluruh dunia impact dia. Tapi dia seorang yang sangat teliti, sangat disiplin dan tegas. Waktu yang sama sifat rahmah, sifat rahim, rahman tu kasih sayang semua tu adalah. Tapi antara dia cerita semalam, Puan Farah kata yang dia orang dedahkan cara bagaimana Dr. Zakir Naik ni bahkan measurement dia measure apa-apa kan, ukuran tu memang ada ukuran kadar sekian-sekian, mesti kena ada ukuran yang tepat. Lepas tu ketika dia ceramah, jika dia tak puas hati dengan efek kamera apa semua, dia boleh berhenti dan marah kameraman masa tu juga. Dan sebab apa, dia sangat teliti kerjanya, bersungguh-sungguh cuba buat yang terbaik. Jadi pengaruh bagaimana audio, video dan sebagainya sangat mempengaruhi. Kadang-kadang dulu ya, saya bila ada ceramah saya bawa speaker sendiri. Sebab ketika peringkat awal dulu, jemputannya di kawasan-kawasan atau tempat-tempat yang jauh terpencil, yang pengalaman saya speakernya tak bagus. Jadi penceramah ni paling utama, penting sangat efek speaker tu. Kalau kita rasa berdengung, kita jadi kena tekan suara supaya suara kita didengar. Lepas tu dia akan jadi penat. Kita pun sendiri penat. Jadi kalau kita dengar ni, alhamdulillah speaker di sini sangat bagus dan ini adalah masjid yang baru. Sebab itu berbelanja untuk speaker ni, kadang orang belanja ratus ribu di masjid. Orang yang tak faham dia kata, apa ni membazir, speaker saja ratus ribu. Pemasangan speaker di dewan kami, walaupun tak besar sangat pun, dewan di Seremban tu, dewan tu satu shop lot je. Tapi sebab speaker tu dalam dan bahagian luar, bila solat zuhur, bila ada kuliah, hampir mencecah 100 ribu. Maksudnya untuk speaker sahaja itu bagi dewan yang kecil. Subhanallah, Allahu Akbar. Kerana kalau kita tengok konsert ataupun program-program yang melalaikan, mereka punya persiapan lagi dahsyat. Memang untuk sound speaker saja ni, sound system ni mungkin juta. Nak bagi dengar sedap, jelas, telinga tak bingit, penyanyi pun selesa apa semua. Jika untuk kerja-kerja maksiat, untuk kerja-kerja melalaikan manusia, mereka buat sebaik mungkin. Kita buat kerja dakwah mesti kena jauh lebih baik ke depan. Sebab itu bila orang
datang ke pejabat kami buat lawatan gerak kerja dakwah dan kerja amal yang kita buat. Kalau tanya berapa orang tim media, kita ada 10 orang tim media, lelaki perempuan. Tim penyelidikan yang bersama Ustazah dalam proses menyampaikan dakwah melalui penulisan atau penyampaian dalam 10 orang. Tim kerja-kerja kebajikan, NGO dan sebagainya hampir dalam 30 lebih. Semuanya jumlah dalam 140 orang. Untuk menggerakkan kerja dakwah dan kerja amal supaya bersistem. Memang kos operasi sangat tinggi. Sebab itu kalau orang faham kenapa Ustazah beria berniaga. Kan beria itu, beria buat itu, beria buat ni. Semua bukan masuk duit poket saya. Staff semua tahu. Accountant tahu. Sampai dekat bulan nak bayar gaji tak cukup. Tapi Allah sentiasa mencukupkan. Sebab tahu kita buat apa. Kita sedang buat apa dan buat dengan bersungguh-sungguh. Jadi subhanallah, kadang-kadang kalau saya sampai awal, saya settle awal dulu isu teknikal. Saya dah pesan kualiti saya nak macam mana. Bila saya tengok dia punya audio, video tu tak puas hati. Telefon memang selalu bertukar. Telefon dengan kamera, kita pun ada banyak kamera canggih. Tapi bila kita banyak bergerak, travel, memang senang sikit set up dengan phone. Macam tu lah. Jadi alhamdulillah, subhanallah. Jadi kita mula balik. Itu mukadimah sebelum ni ya. Kita share sikit. Mungkin ada nampak apa ni, sebab saya percaya saya serah pasal teknikal, bagaimana jarak yang sesuai dengan tu semua tu pada tim. Jadi tim kena alert lah lepas ni ya. Okay. Tapi ni kan dia macam kelabu kan, saya tak tahu kenapa. Telefon ni bila dah guna kerap, hari-hari guna, satu masa memang kena tukar phone baru. Dia memang akan efek. Walaupun dulu memang dia bagus sangat, dia sharp, dia elok, lepas tu tukar. Sebab tu memang bila dah ni, tim bagi kat tim lain, kena beli yang baru lagi. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita mula balik ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta sekalian para sahabat, dan wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat, dan ke atas sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup ataupun yang mati. Terima kasih pada pihak penganjur Masjid Al-Madaniyah. Senang nak ingat masjid ni, Masjid Madinah Al-Madaniyah, USJ 18. U tu U tu apa? Oh. Subang Jaya. Jadi U tu? Oh, UEP. Apa tu UEP? Stand for? Oh, tak ada stand apa-apa. Perkataan U tu sendiri tak ada apa maksud. Oh, okey. Oh, gitu. Okey. Saya ni kan duduk U tu apa kan? Kalau SJ tu tahulah Subang Jaya. UEP Subang Jaya, ringkasannya adalah USJ 18 Subang Jaya Selangor. Dan masjid ini masjid yang baru 2021. Dan tadi tu kan ada seorang wanita yang datang tadi tu adalah ketua muslimat. Adik ni mana? Adik ni. Nama siapa Ustazah? Ustazah Amirah. Muda kan? Saya terus tanya umur dia berapa? 23. Lepas tu kita tanya, dah kahwin belum? Dah. Kamu kahwin tahun lepas? 22. Tahun yang sama? 22 lah nikahnya. Sama dengan saya dululah, nikah umur 22. Masya Allah. Jadi dan saya mungkin sebab saya tak pergi ke sebanyak mungkin masjid, tapi inilah ketua muslimat masjid termuda yang saya pernah jumpa. Termuda. Dia dari sudut bagus tu, maksud saya lah, ada beberapa faktor bagusnya. Maksud saya bagusnya tu, bagusnya memilih orang muda, dan bagusnya bagaimana orang lama memberi laluan pada orang muda. Maksudnya saya fikir, yelah baguslah adinda ni, tapi bagusnya macam mana orang lama boleh beri kepercayaan. Sebab orang muda risiko tidak ada pengalaman. Kadang-kadang cara komunikasi, kadang-kadang cara menguruskan kerana pengalaman. Orang lama dia ada kelebihan pengalaman dan sebagainya. Dua-dua pun saya, sebab kita dah berusaha banyak masjid, banyak muslimat, dua-dua ada pro and cons.
Bila orang lama dengan cara orang lama, orang baru dengan cara orang baru. Tapi saya kira masjid ini masjid yang baru dan dia kombinasi dua-dua lah. Lepas tu kita ada ustaz kita ni imam. Imam ke? Ya, imam. Ustaz umur berapa? 31. Tapi pakai mask nampak muda. Macam ibu-ibu jugalah, pakai mask nampak muda. Buka baru nampak bertambah muda. Gitu. Kan merajuk kan, balik terus kan. Kalau kata bertambah tua, bertambah muda kalau buka. Jadi masih muda juga. Dan kita boleh nampak yang menguruskan tu ramai orang muda. Tetapi kita tidak boleh menafikan sumbangan dan pengalaman orang lama dalam menguruskan rumah Allah. Bergabung dua-dua ni. Jadi ini antara ketua muslimat. Itu saya tanya berapa kali, ketua muslimat. Maksudnya kamu ketua EJK muslimat, tanya berapa kali pada adinda ni. Masya Allah. Jadi bukan mudah ya, saya kira EJK mungkin ada yang veteran yang lebih tua kan, untuk mendengar apa-apa keputusan atau arahan daripada ketua yang lebih muda. Subhanallah, barakallah. Terima kasih kepada Ustaz Rozaini Nur binti Rostamizi, pengurus Masjid Al-Madaniyah USJ 18, Ustaz Muhammad Raja Zariq Amir bin Zakaria. Itu nama Ustaz ke? Ustaz Izzat. Okey. Penolong pengurus Masjid Al-Madaniyah USJ 18, Puan Amira Fatihah binti Azhar, Ketua Lajnah Muslimat Masjid Al-Madaniyah, Puan Amira. Para muslimin muslimat yang sama-sama hadir dalam kuliah ini. Dan saya rasa sangat kagum ada kehadiran di kalangan muslimin di belakang, walaupun berapa orang. Wallahu alam, boleh jadi AJK, boleh jadi suami yang dipaksa oleh isteri untuk sama-sama duduk mendengar. Dan saya tak tahu mereka sebenarnya dengar ke tak suara saya. Dengar ya? Encik di belakang angkat tangan kalau dengar. Oh, tak angkat tangan ke memang speaker tak ada kat luar? Dengar kan? Subhanallah, wallahu alam, masya-Allah. Jadi saya kira mungkin insya-Allah sama-samalah tu mendengar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, muslimat lah ni. Apa khabar semua? Bye-bye sikit Masya-Allah, ada yang di sana, ada yang bahagian sana. Tak apa ke tu yang duduk bahagian solat tu? Tak nampak, terlindung dan sebagainya. Tajuk yang kita nak bawakan ini, subhanallah, teladani wanita syurga. Teladani wanita syurga. Saya tengok wajah-wajah muslimat ni wajah yang dah selalu hadir majlis ilmu. Bukan sekadar majlis ilmu secara fizikal, tapi banyak dengar ceramah ni kan. Ni muka dengar ceramah semua ni. Kan ustaz tu dengar ustaz ni, dengar ustazah tu dengar ustaz. Dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dah dengar ceramah semua ni. Maksudnya adalah di hadapan saya ni adalah orang-orang berilmu. Bahkan orang-orang yang beramal dengan ilmu. Subhanallah. Orang yang sentiasa struggle untuk sabar, redha dengan ujian Allah. Jadi boleh jadi niat kita datang ni pelbagailah. Nak jumpa depan-depan, nak ambil gambar, nak berukhuwah. Dan matlamat kita juga adalah untuk berada di rumah Allah. Sebenarnya itu paling utamalah. Bila datang masjid tadi, mula kaki kanan ke kaki kiri masuk? Okey, tak apa. Kalau siapa yang tak pasti, tak payahlah keluar balik lepas tu. Kan kadang-kadang saya pernah macam tu juga. Masuk masjid ke langkabut, lepas tu kaki kanan ke kaki kiri, keluar balik, lepas tu langkah kaki kanan. Sebab nak bagi sedar ni kita datang ke rumah Allah. Lepas tu baca doa. Mungkin ada yang terlupa nak baca, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat-kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku semua pintu-pintu rahmatmu. Nawaitu i'tikaf sunnatan fi hadzal masjid, Masjid Al-Madaniyah, lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terus niat i'tikaf. Sebab itu ada orang hadir majlis ilmu, dia tak tahu pun siapa penyampai. Dia tak pilih pun mana-mana penyampai. Yang dia tahu
betapa besarnya pahala hadir ke rumah Allah, berdiam, niat itikaf, dan besarnya pahala penuntut ilmu. Dan itulah cabaran kita sebagai penuntut ilmu akhir zaman ini, apabila kita cenderung memilih mereka-mereka yang kita suka dan sebagainya, sehingga kan terhalang untuk kita hadir secara istiqamah di majlis ilmu. Di sana ada hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Sebab itu bagi orang yang faham, dia akan berusaha paling kurang seminggu sekali, paling kurang sebulan sekali. Tu dahsyat sangat tu. Kalau ikut kita, kalau betul kita ni ikutkan kita nak sungguh-sungguh masuk syurga, takkan sebulan sekali je tempuh jalan menuju ke taman syurga, menuju jalan-jalan ke syurga. Jadi kita paksalah diri kita seminggu sekali hadir ke majlis ilmu. Kami juga memaksa, saya juga memaksa diri saya, walaupun jadual sibuk, penat macam mana, hadir ke majlis ilmu guru-guru yang lain. Bukan hanya di media sosial, tetapi Allah melihat bagaimana usaha kita, gunakan tenaga, gunakan wang ringgit, gunakan masa, berdiam. Sudah tentu beza dengan hadir secara alamaya. Tapi bagi yang betul-betul tidak mampu, memang hanya melalui alamaya, mudah-mudahan Allah Maha mengetahui dan Allah mengambil kira ia seumpama menempuh jalan menuju ke majlis ilmu yang fizikal ni. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, bagi orang yang mencari ilmu dan menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat dan akan didoakan oleh sekalian binatang makhluk, termasuk binatang-binatang yang berterbangan dan ikan-ikan di lautan. Mereka memohon ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab itu kita tidak tahu bagaimana kita diampunkan Allah, lalu kita mati dalam husnul khatimah. Boleh jadi kerana istiqamahnya kita hadir majlis ilmu. Kerana orang yang hadir majlis ilmu didoakan oleh sekalian makhluk. Bahkan binatang yang berterbangan, binatang yang melata, bahkan binatang di dalam lautan, maksud ikan-ikan. Tidak ada manusia boleh kira berapa jumlah ikan. Mungkin zillion, infinity, tak boleh dikira. Jadi kalaulah Allah buka hijab, kita boleh dengar binatang-binatang mendoakan kita, saya kira penuh masjid ni. Betul kan? Saya kira memang tak muat mana-mana masjid bila buat majlis ilmu, sampai mereka tak kisah siapa penyampai. Walaupun penyampai tu buatkan kita tertidur sekalipun, sebab kita kata kita datang untuk ambil keberkatan dan kelebihan hadir majlis ilmu, didoakan oleh seluruh sekalian makhluk. Subhanallah. Tetapi perkara itu adalah alam ghaib. Ia melibatkan sejauh mana kita beriman dengan hadis Nabi tersebut, sejauh mana kita percaya dan yakin bahawasanya dengan kita pergi majlis ilmu didoakan oleh malaikat, didoakan oleh sekalian makhluk. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu sesibuk apa kita kena berusaha untuk bawa ahli keluarga hadir ke majlis ilmu. Jadi alhamdulillah tajuk kita ni iaitu teladani wanita syurga. Kita semua seronok jadi wanita. Seronok tak jadi wanita? Bahagia tak jadi perempuan? Ke pernah kita rasa seronok jadi orang lelaki, tunggu makanan sampai je. Amboi seronoknya jadi lelaki, lepas makan basuh tangan je. Kadang-kadang ayat tu saja je lah kan. Seronoknya jadi lelaki, tunggu je dalam kereta ya bang. Saya lah tutup lampu, saya lah tutup kipas, saya lah kemas-kemas rumah, saya tutup pintu, awak tunggu dalam kereta ya. Saya kemas-kemas siap-siapkan barang anak. Macam pengalaman je kan. Tak, alhamdulillah kalau suami saya dia sama-sama. Sebab saya dah bagi awal-awal lagi warning, awal-awal kahwin lagi. Masa start anak pertama, masuk kereta mesti sama-sama. Jangan ada yang tunggu dulu. Kadang-kadang dia terlupa, saya ingatkan balik. Sebab bukan senang bila nak pergi mana-mana, nampak macam kita lama nak keluar tu. Masalah kita perempuan bila nak keluar rumah pun masalah. Bila nak keluar rumah, kita kemas rumah dulu kan. Tapi sejam sebelum nak keluar tak ada gemah pula. Dekat-dekat tu lah. Maksudnya kita kata nanti balik barulah selesa. Kita nampak rumah kemas, tak serabut. Itu yang jadi lambat tu kan.
Tapi nak siapkan botol susu anak, kalau saya ada 7 orang anak, nak kumpulkan nak siapkan baju-baju persiapan macam-macam tu. Jadi alhamdulillah, hasil daripada kita sendiri terus terang apa yang kita perlu, apa yang kita mahu, dan apa yang kita tak suka. Kalau dia buat begini-begini, suami faham, kita jadi tak ada isu komunikasi, sama memahami. Tapi kadang-kadang tu awal-awal perkahwinan tak diberitahu. Sebab kita berusaha nak jadi isteri yang terbaik. Tak apa bang, it's okay, awak tunggu dalam kereta. Kita pun tokok-kocok. Kalau dah masuk anak ketiga ke anak keempat, dalam menikah baru kita nak berbunyi, kadang-kadang itulah yang susah untuk difahami. Jadi, ya subhanallah, kita sebenarnya adalah makhluk terindah ciptaan Allah. Makhluk perhiasan terindah. Ini disebut dalam hadis Nabi. Ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan yang sangat indah. Allah ciptakan dunia ni sangat indah. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan al-mar'atu salihah, adalah wanita yang salihah. Nabi tak sebut lelaki yang salih. Tetapi bila sebut perhiasan, sebab apa Nabi sebut dunia ini perhiasan? Sebab orang semua suka perhiasan. Semua orang suka benda-benda yang indah. Mata kita kan suka tengok benda yang indah. Kalau kereta cantik pun kita tertarik. Cantik kereta. Walaupun kereta kancil. Tapi dia punya design, dia punya body kit, dia buat lawa-lawa. Cantiknya rumah, walaupun rumah kecil. Cantiknya hiasan, walaupun ruang tamu kecil saja. Cantiknya dapur, cute-nya. Maksudnya memang fitrah manusia Allah jadikan suka melihat yang cantik dan suka dilihat cantik. Subhanallah, tetapi Allah sebut yang paling indah adalah wanita yang salihah. Pernah Rasulullah ditanya. Sebelum itu Rasul bertanya dulu, wahai Abu Bakar, apa yang kamu suka daripada bahagian dunia? Abu Bakar pun jawab, apa yang aku suka sekian-sekian. Lalu ditanya pula kepada Saidina Umar, apa yang kamu suka daripada bahagian dunia? Sekian-sekian. Lalu bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pula yang kamu suka daripada bahagian dunia ini ya Rasulullah? Kemudian Rasul jawablah beberapa perkara, antaranya adalah wanita yang salihah. Maksudnya Nabi suka tu bukanlah Nabi nak seramai mungkin, Nabi tergilakan wanita salihah, tidak. Maksudnya Nabi meletakkan betapa besarnya kedudukan dan keistimewaan menjadi wanita yang salihah, dan itulah bahagian dunia yang indah. Allahu Akbar. Confuse kita tengok kan, belakang berdiri dua. Okey tak tu Ustaz? AJK okey. Lepas tu muncul sini pula. Saya rasa macam saya dikepung. Macam bukan nak tangkap saya ke apa ya. Tak ada. Saya ada tauliah ya, wilayah ada, Selangor ada, Negeri Sembilan ada. Okey. Rupanya nak check je. Mungkin nak check ni. Sebab masjid baru kan, set up apa semua. Okey Ustaz. Ustaz buka sekejap senyum pun saya rasa lega dah. Sebab takut Ustaz nak marah kat saya, Ustaz tak nampak kan. Dah senyum, tengah senyum. Okey.